Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 9 yang terdiri daripada Muhammad Faris, Lokman, saya sendiri, Hanisa, Nurul Amira dan Nurul Ain akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk In Out Game, mempertingkatkan penguasaan bacaan rukun qauli dalam ibadah solat tahun 4 Sekolah Kebahasaan Salon. Untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran lepas, Sekolah Kebangsaan Salor merupakan sekolah yang digolongkan dalam kategori luar bandar. Murid beranggapan bahawa mata pelajaran pendidikan Islam adalah satu mata pelajaran yang kurang penting. Mereka juga beranggapan bahawa mata pelajaran pendidikan Islam menjadi satu beban kepada mereka kerana mereka terpaksa berhadapan dengan beberapa pecahan bidang seperti ibadah, sirah, tilawah, akhlak, jawi, amali. Semasa pengkaji melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan rukun qauli, terdapat beberapa murid sukar untuk menghafal bacaan tersebut. Soalan-soalan lisan telah diajukan kepada mereka tetapi mereka tidak dapat menjawab dengan betul. Slide. Semasa menjawab soalan, murid cuba berfikir dan mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan serta meminta bantuan rakan untuk memberikan jawapan. Keadaan yang sama juga berlaku semasa melaksanakan lembaran kerja. Murid-murid dilihat termenung dan cuba mengimbas kembali isi pelajaran yang diajar kepada mereka. Melalui pemerhatian yang dibuat, penggunaan kaedah penerangan dan pengulangan semasa sesi penyampaian tajuk tersebut menyebabkan kurang berkesan. Seterusnya menyebabkan murid-murid mudah merasa bosan semasa sesi pengajaran. Murid menyatakan bahawa mereka tidak meminati tajuk tersebut kerana susah untuk menghafal dan bacaan terlalu panjang. Fokus kajian. Kajian ini berfokus kepada peningkatan penguasaan bacaan rukun qauli dalam ibadah solat. Terusnya, sasaran kajian. Sasaran kajian ini seramai 10 orang murid tahun 4 Sekolah Kebahasaan Salor, Kota Baru. Peserta kajian ini telah dipilih terdiri daripada kategori kognitif lemah dan sederhana. Pemilihan ini adalah berdasarkan ujian bertulis yang dijalankan sebelum tindakan dijalankan. Objektif kajian. Objektif adalah meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran pendidikan Islam khususnya dalam bidang ibadah dan para pelajar dapat menggunakan kaedah bacaan yang betul dan bersesuaian dengan kemampuan masing-masing. Objektif khusus ada dua. Yang pertama, memastikan 10 orang murid tahun 4 dapat membaca bacaan rukun qauli dengan lancar dengan menggunakan kaedah permainan in and out. Yang kedua, memastikan 10 orang murid tahun 4 dapat menghafal bacaan rukun qauli dengan menggunakan kaedah permainan in and out. Seterusnya, persoalan kajian. Persoalan kajian di sini ada dua. Yang pertama, adakah murid dapat menguasai bacaan rukun qauli dalam ibadah solat melalui kaedah in-out game? Yang kedua, adakah in-out game ini mampu meningkatkan minat murid dalam menghafal rukun qauli dalam solat? Untuk seterusnya, saya akan serah kepada Faris. Okey, terima kasih Hanisa. Kita beralih kepada tinjauan awal. Okey, sebelum itu kita lihat kepada model reka bentuk kajian. Kumpulan kami memilih model daripada Chemist dan McTaggart iaitu berbentuk gelong seperti yang dilihat. Kami memilih model ini kerana ia bersesuaian dengan langkah yang diambil oleh pengkaji iaitu kami dalam membuat kitaran kajian tindakan. Yang kedua, model ini mengandungi 4 elemen iaitu merancang, melaksanakan tindakan, memerhati serta merefleks. Okey, elemen yang pertama iaitu merancang ataupun tinjauan awal di mana pengkaji menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi isu ataupun masalah yang timbul. Okey, yang kedua, bertindak iaitu melaksanakan pelan yang dihasilkan.
ataupun intervensi yang kami cadangkan. Yang ketiga, memerhati, iaitu memerhati kemajuan tindakan ataupun intervensi yang dijalankan ataupun dicadangkan. Dan yang terakhir adalah merefleks, iaitu menjalankan refleksi ataupun bagi refleksi ataupun kita imbas kembali tindakan ataupun intervensi yang dilakukanlah. Okey, seterusnya kita berpindah kepada instrumen yang digunakan. Baik, instrumen yang digunakan oleh kami terdiri daripada pemerhatian, temu bual, soal selidik dan ujian pra. Okey, yang pertama pemerhatian. Pengkaji telah membuat pemerhatian dengan menganalisis tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Yang kedua, temu bual. Kaedah ini melibatkan interaksi antara pengkaji dan pelajar di mana jawapan yang diberikan oleh pelajar secara spontan. Yang ketiga, soal selidik. Borang soal selidik, murid disediakan kepada murid untuk mengetahui maklumat yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap mata pelajaran iaitu pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah ujian pra. Pelajar diminta menjawab set soalan yang disediakan oleh kami pengkaji yang mengandungi soalan berkaitan dengan bacaan dalam solat. Okey, seterusnya saya serahkan tata cara analisis data kepada kawan saya, Amira. Okay, saya akan menyambung untuk tata cara analisa data. Yang pertama adalah pemerhatian. Pemerhatian ni kita tengok dari segi tingkah laku murid-murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan dianalisis serta diteliti oleh pengkaji. Analisis ini melalui pemerhatian dijalankan bagi mengetahui tahap penguasaan dalam kemahiran hafalan. Pemerhatian ini melibatkan 26 orang murid dan kami mendapati pelajar sederhana masih memerlukan bimbingan daripada guru dan pelajar yang boleh membaca dengan baik masih mengalami kesukaran untuk menghafal. Yang kedua adalah dari segi temu bual. Di temu bual ni pengkaji meminta izin daripada guru tu untuk merekod semua perbualan yang dijalankan. Isi-isi penting daripada perbualan guru dan pengkaji dianalisis dan ditranskrip untuk dijadikan bahan rujukan. Temu bual ini melibatkan 10 orang murid dan majoriti daripada murid ini iaitu 6 orang daripadanya tidak suka membaca buku pendidikan Islam, tidak berminat belajar tulisan jawi dan tidak suka menghafal ayat. Yang ketiga adalah daripada borang soal sidik. Kaedah soal sidik murid ini telah dilakukan untuk mengetahui latar belakang murid tersebut dan pendapat murid tentang pendidikan Islam dan juga kemahiran membaca dan menghafal mereka. Dan yang untuk borang soal sidik melibatkan 26 orang murid juga dan dari 3 daripada murid tersebut adalah kurang berminat dalam pendidikan Islam dan 5 orang kurang mahir dalam membaca perkataan jawi. 5 orang murid tidak meminati kaedah hafalan. Yang keempat dan terakhir ialah ujian pra. Okay, ujian pra ni kami membuat daripada kami melakukan untuk mengesan sejauh mana kemahiran mengenal pasti rukun kauli dan lembaran kertas ini telah disediakan oleh pengkaji untuk murid-murid. Ujian pra juga melibatkan 26 orang murid dan untuk soalan yang berbentuk lukisan kaki, tangan dan mulut mengikut kategori rukun solat, seramai 9 pelajar yang mendapat 9 markah adalah 3 orang, pelajar yang mendapat 8 markah adalah 10 orang, pelajar yang mendapat 7 markah adalah 9 orang, pelajar yang mendapat 6 hingga 3 markah masing-masing adalah seorang yang mendapat. Jadi kita tengok kat sini pelajar paling banyak adalah yang mendapat 8 markah. 8 markah adalah 10 orang. Jadi saya akan serahkan kepada rakan saya, Faris. Okay, saya sambung kepada dapatan tinjauan awal ataupun hasil daripada tinjauan awal yang kami lakukan. Okay, yang pertama, pemerhatian. Hasil pemerhatian pengkaji terhadap tahap penguasaan kemahiran membaca dan juga menghafal murid masih lagi di tahap lemah hingga sederhana. Terdapat murid yang masih lagi memerlukan bantuan guru
untuk membaca bacaan dalam solat. Yang kedua, dapatan daripada temu bual. Hasil temu bual mendapati beberapa orang murid masih lagi tidak menguasai kemahiran menghafal rukun qauli dalam solat sepenuhnya. Pelajar yang sederhana, mereka perlu mengambil sedikit masa untuk menghabiskan bacaan. Dan yang ketiga, soal selidik. Hasil daripada soal selidik, murid tidak minat untuk belajar pendidikan Islam, apatah lagi untuk membaca dan menghafal. Dan hasil soal selidik seperti mana yang telah disampaikan oleh kawan saya sebentar tadi, 3 orang murid kurang berminat dalam pendidikan Islam, 5 orang murid kurang mahir membaca perkataan Jawi, dan 5 orang murid tidak meminati kaedah hafalan. Okey, hasil ataupun dapatan yang terakhir iaitu melalui ujian pra. 2 set soalan telah disediakan. Soalan pertama, 25 orang murid mendapat markah penuh iaitu 5 markah, manakala 1 orang murid mendapat 4 markah. Okey, set soalan yang kedua, 3 orang murid mendapat 9 markah, 10 orang murid mendapat 8 markah, 9 orang murid mendapat 7 markah dan masing-masing 1 orang murid mendapat 3 markah sehingga 6 markah. Okey, seterusnya kita lihat kepada ini adalah lampiran ataupun borang soal selidik yang kami sediakan dan juga kami sediakan soalan ujian pra pada next slide. Okey, ini 2 set soalan yang kami sediakan sebagai ujian pra. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya Luqman untuk menyampaikan tindakan dan intervensi yang dicadangkan. Terima kasih kepada saudara Faris. Okey, untuk tindakan atau intervensi yang dicadangkan, yang pertama kita ada buat 2 modul. Yang pertama in-out game. Itu mempertingkatkan penguasaan bacaan rukun qauli dalam ibadat solat. Iaitu cara permainan ini adalah kaedah permainan papan in-out merupakan satu pembelajaran menggunakan kaedah permainan. Kaedah ini telah menginspirasikan daripada papan permainan seperti Monopoly dan Snake and Ladder bagi membantu murid lebih mudah dalam menguasai bacaan dan juga hafalan rukun qauli solat. Cara bermain pula peranan papan in-out. Rukun solat ini terdiri daripada 3 jenis kad, iaitu kad soalan, kad bacaan individu dan kad bacaan kumpulan. Kad soalan mempunyai soalan-soalan berkaitan rukun bacaan dalam solat. Cara bermain pula, murid akan diuji berdasarkan kad soalan yang diperolehi dan membolehkan mereka bergerak ke petak seterusnya apabila berjaya menjawab soalan. Kedua, kad bacaan individu dan kumpulan pula berperanan sebagai pengukuhan hafalan mereka dan mereka perlu membaca secara individu dan kumpulan. Sekiranya melalui petak tersebut, murid akan membaca kad bacaan secara individu sekiranya melintasi petak tersebut. Dan akhir sekali, murid akan membaca secara berkumpulan. Salah seorang pemain melintasi petak tersebut. Okey, untuk model kedua, jam-in dan model aktiviti. Yang pertama, akhiran individu. Yang kedua, tujuan aktiviti ini adalah sebagai pengukuhan dan pengulangan kepada murid. Dan yang ketiga, murid dapat mengingat kembali bacaan dan juga melatih hafalan bacaan rukun dalam solat melalui model aktiviti ini. Cara bermain pula, permainan papan jam in dan jam out ni, rukun solat ini terdiri daripada satu set permainan yang mengandungi kotak-kotak bernombor dan kotak-kotak bernombor yang berturutan. Kotak-kotak bernombor ini mengandungi soalan-soalan yang berkaitan rukun solat dan memfokuskan lebih kepada rukun qauli. Yang pertama, setiap murid akan diberi satu objek berkarakter katak bagi mewakili mereka dalam permainan. Yang kedua, dadu akan dibaling bagi memulakan permainan. Gerakan objek yang sesuai dengan nombor yang dihasilkan oleh bilangan dadu tadi. Yang ketiga, guru akan menanyakan soalan bagi setiap petak
yang dipijak oleh murid. Soalan terdiri daripada kenal pasti jenis rukun, bacaan solat dan juga ujian hafalan bacaan rukun qauli. Dan yang terakhir kali murid boleh membalik dadu seterusnya setelah selesai menjawab soalan yang diberikan. Ini antara soalan-soalan yang dalam permainan itu. Contoh soalan, sila baca bacaan tahiyatul akhir yang lengkap. Dan soalan yang kedua, namakan rukun ini dan apakah bacaan yang dilafazkan. Untuk refleksi pula, kami bawa 6 refleksi. Yang pertama, setelah menjalankan kajian ini, pengkaji membuat refleksi terhadap diri sendiri dan peserta kajian. Yang kedua, kajian ini membolehkan pengkaji untuk mempertingkatkan kemahiran dalam penggunaan kaedah permainan dalam pengajaran. Dan yang ketiga, pengkaji dapat mempelajari ilmu berkaitan penyelidikan yang pertama kali dilaksanakan. Dan yang keempat, kajian ini membolehkan murid berasa seronok, belajar dan berkomunikasi dengan rakan menggunakan kaedah permainan. Dan yang kelima, pendekatan bermain dalam merupakan kaedah pembelajaran yang sangat dekat serta menjadi sekali murid dapat menghafal. Saya serah kepada rakan seterusnya. Okey, baik. Jadi kita akan masuk kepada cadangan penilaian, iaitu penilaian akan dilaksanakan untuk menguji keberkesanan kaedah in-out game dalam memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran menghafal bacaan rukun qauli. Jadi dalam cadangan penilaian ini kami menggunakan dua instrumen, iaitu ujian pos dan juga pemerhatian. Okey, bagi ujian pos, kaedah ini dicadangkan untuk digunakan bagi menentukan pencapaian murid tahun 4 setelah intervensi dijalankan. Ujian yang bakal dijalankan oleh pengkaji akan menggunakan soalan-soalan yang sama seperti ujian FRA kerana perbandingan akan dilaksanakan. Data akan dianalisis melalui pengiraan markah dan peratusan markah secara manual yang diperolehi dari setiap pelajar serta akan dimasukkan ke dalam jadual perbandingan markah ujian FRA dan ujian pos. Dapatan analisis akan dilaporkan dalam bentuk jadual perbandingan markah ujian pra dan juga ujian pos murid. Okey, yang kedua, instrumen yang kedua iaitu pemerhatian. Kaedah pemerhatian akan digunakan oleh pengkaji untuk melihat dan memerhati perubahan murid-murid dalam menguasai bacaan rukun qauli sekaligus mencapai objektif yang ditetapkan. Pemerhatian perubahan murid akan dikesan serta catatan akan dibuat dan ianya berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data dalam kajian tindakan ini. Data akan dianalisis melalui pembacaan semua catatan yang akan dilakukan semasa pemerhatian untuk mengenal pasti maklumat penting di mana ia akan menentukan perubahan murid-murid. Dan yang keempat, laporan mengenai hasil pembacaan semua catatan nota pemerhatian semasa dalam kelas akan dinyatakan secara naratif dengan merumuskan perubahan tingkah laku murid serta tahap penlibatan mereka di dalam kelas. Okey, next slide. Okey, baik. Jadi ini adalah jadual pelaksanaan sepanjang mula-mula dapat tugasan sampailah ke akhirnya. Okey, boleh tengok pada lampiran telah kami sediakan. Pada bulan Ogos, minggu keempat, kami mula menerima tugasan tentang kajian tindakan. Minggu ketiga September, pemilihan tajuk dan mengenal pasti masalah. Minggu keempat September, cadangan tarikh menjalankan temu bual dan membina soalan-soal selidik. Dan pada minggu kedua Oktober pula, perbincangan dan melakukan persediaan untuk menjalankan kajian tindakan dan tinjauan awal. Minggu ketiga Oktober, membuat tinjauan awal dan mengumpul data di Sekolah Kebahasaan Salor Kota Baru. Jadi kita tengok pada minggu
ketiga juga, pada bulan Oktober, perbincangan mengenai hasil tinjauan awal dan pembahagian tugas. Dan seterusnya, andaian intervensi dilaksanakan dalam tempoh 1 bulan iaitu bermula dari minggu ketiga Oktober sehingga minggu ketiga November iaitu selama sebulan. Andaian pelaksanaan ujian POS diadakan pada minggu ke-4 November, menulis laporan proposal kajian tindakan diadakan pada minggu kedua dan juga minggu ketiga Disember. Dan yang terakhir, pembentangan proposal kajian tindakan diadakan pada minggu ke-4 Disember. Okay, next slide. Okay, jadi ini adalah anggaran perbelanjaan yang telah kami gunakan sepanjang permainan telah kami jalankan. Ada 8 item di situ. Yang pertama, kertas soalan ujian pra dan soal CGD iaitu sebanyak RM5.20. Kertas mahjong 2 helai bersamaan RM2. Kad Manila 2 pack iaitu bersamaan RM4. Marker RM4.80 iaitu 3 unit. Kos printing warna sebanyak RM5 untuk 10 helai kertas. Kertas A4 berwarna 1 pack iaitu RM4.50. Gam kertas 1 unit iaitu RM1.50. Dan yang terakhir dadu iaitu 1 unit sahaja sebanyak RM6. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak RM33. Okay, next slide. Okay, baik. Untuk kesimpulan yang pertama, kebelakangan ini, isu yang menjadi kerisauan para guru apabila masih terdapat beberapa orang murid yang belum menguasai kemahiran membaca jawi dan menghafal bacaan rukun solat dengan baik dan lancar. Keadaan ini tidak boleh dipandang rendah kerana ia akan memberi kesan kepada murid tersebut untuk memahami pembelajaran serta ibadah harian mereka. Hasil tinjauan yang dilakukan telah memberi jawapan kepada persoalan yang menjadi tanda tanya punca murid masih gagal menguasai kemahiran menghafal bacaan rukun qauliyah. Intervensi ini diharapkan dapat membantu guru mata pelajaran pendidikan Islam Sekolah Kebahasaan Salor bagi memberi bimbingan kepada murid untuk terus berusaha dalam menguasai kemahiran menghafal. Natijahnya, jika model yang dicadangkan dalam intervensi iaitu in-out game digunakan, ini akan membantu guru semasa proses pengajaran dilaksanakan dalam kelas serta membantu murid untuk lebih cepat menguasai kemahiran. Teknik ini juga akan mempercepat proses dalam meningkatkan kemahiran menghafal bagi murid lepas. Pelbagai latihan yang telah disediakan bagi memantapkan lagi penggunaan kaedah permainan ini. Bahkan, penilaian turut disediakan bagi memantau prestasi murid dari masa ke masa. Okey, baik. Kami rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga doktor dan juga rakan-rakan sekalian dapat memahamilah apa yang telah kami cuba sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.